Itu penutup yang buruk, penutup yang tidak baik, penutup yang membahayakan kita, su'ul khatimah. Kesudahan yang buruk, su'ul khatimah, kesudahan yang jahat. Saya tidak nak baca dah cerita ini. Diriwayatkan bahawa di Mesir Al-Sarfudi itu, tuan bacalah. Cerita itu menggambarkan tentang bagaimana peristiwa berlaku pada seorang manusia yang Allah uji. Penghujungnya dia telah meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, sebab dia orang baik di awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الخير والعافية والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ar-Rahman ayat 26 yang bermaksud setiap yang ada di bumi ini akan binasa, dan yang kekal selama-lamanya adalah wajah Tuhanmu yang maha besar lagi maha mulia. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun ila wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan binasa selain Tuhan. Segala keputusan itu kepunyaan Allah, Tuhan kamu, dan kepadanya lah kamu akan benar-benar kembali. Al-Qasas 88, Ar-Rahman 26. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati berbahagia dan kuasa pengurusan kuliah Duha Masjid Al-Falah, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah Duha yang jauh, yang dekat. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama di kesempatan pada pagi ini di atas nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala bekalkan, rezekikan kepada kita, sama ada kekuatan fizikal yang boleh melangkah hadir ke masjid, ataupun nikmat nyawa yang masih bertapak dalam hati sanubari kita, ataupun termasuk nikmat rezeki keimanan kita yang masih bertapak dalam hati sanubari kita untuk kita meraih keredaan Allah dengan ibadat-ibadat kita lakukan. Mudah-mudahan semua itu menjadi sesuatu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nyawa, kekuatan fizikal, nikmat beribadah, semua itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hubungan kita dengan Allah ini, satu perkara yang kita wajib yakini dan imani ialah tidak ada di sana hubungan yang akan diputuskan dan terputus. Kerana Allah ini hubungan akan kekal selama-lamanya. Kenapa? Sebab kita makhluk ciptaannya, di bawah jagaannya, di bawah tadbiran urusannya. Takkan putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama kita, sekalipun hubungan tak putus, ia juga mungkin boleh terputus disebabkan oleh iman kita dan amal salah kita. Maksudnya, kalau dengan iman amal salah, takkan putus hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, kerana amal dan iman kita, hubungan boleh putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kokohkan iman, banyakkan amal salah, pastilah hubungan kamu dengan Allah makin baik, makin kokoh, dan makin sempurna. Itulah kekuatan kita. Nyawa kita berada di situ. Amal salah nyawa kita. Iman jua adalah nyawa kita. Tanpa keduanya, seolah terputus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penegasan ni tuan-tuan, penegasan disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebut secara tuntas, Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi. Dalam surah Al-Kahfi itulah, ya, nuzulah. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman, beramal salah, bagi mereka menanti adalah syurga Al-Firdaus, tempat tinggal mereka buat selama-lamanya. Jadi kata para ulama tafsir, dua ungkapan disebut dalam ayat tersebut, iman dan amal salah, adalah merupakan nyawa penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dengan sebab dua perkara tadi, kata Allah, kamu akan duduk dalam syurga Al-Firdaus, nuzulan, kekal, dan duduk dalamnya buat selama-lamanya. Ini di antara perkara yang kita boleh lupai dan kita boleh ambil sikap mudahlah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kaitkan sikit di awal muqaddimah pada pagi ini, untuk ingatkan diri sendiri dan ingatkan seluruh hadir yang mendengar kita punya ceramah pada pagi ini di luar sana,
Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal hanya Allah. Yang binasa adalah kita dan alam seluruhnya. Kullu man 'alaiha fanin, setiap yang ada di bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu untuk kita sambung balik perbincangan ilmu kita daripada kitab kita, iaitulah kitab yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah yang meninggal tahun 671 Hijrah, dalam tajuk tentang persoalan jalan kita nak menuju ke syurga berdasar kepada amal-amal yang kita lakukan. Penghujung kita pada 2 hari bulan 10 yang lepas, 2 minggu lalu, kita bicara tentang perkara su'ul khatimah, iaitu penutup yang buruk, penutup yang tidak baik, penutup yang membahayakan kita, su'ul khatimah. Kesudahan yang buruk, su'ul khatimah, kesudahan yang jahat. Saya tidak nak baca dah cerita ini. Diriwayatkan bahawa Adi Mesir Al-Sarabudi itu, tuan bacalah. Cerita itu menggambarkan tentang bagaimana peristiwa berlaku pada seorang manusia yang Allah uji. Penghujungnya, dia telah meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, sekalipun dia orang baik di awalnya. Sulfatnya baik. Yang sudah pergi pada pagi ini ialah ayat yang berada dalam muka surat 43, iaitu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Al-Anfal ayat 24, surah yang ke-8. Sebelumnya ada tulisan di atas tu, muka surah yang sama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Salim. Salim ini adalah hamba yang bersama Nabi SAW. Salim seorang hamba yang sama Nabi bebaskan kemudian dia. Sahabat Nabi lah. Daripada Abdullah, dia berkata, Nabi sering sekali bersumpah dengan menggunakan kata-kata, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengubah hati seorang dengan segera yang melebihi kelajuan angin, seperti mengubah perasaan suka pada benci, perasaan mahu pada tidak mahu. Sebelum saya bawa ayat ini, tafsirannya daripada ayat Al-Anfal ini, ada satu cerita yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Salim Maula Nabi Sallallahu, bahawa Abdullah ini dikatakan sahabat dua Abdullah. Salah satu daripada sahabat Abdullah bin Ibn Abbas ataupun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah dalam tulisan ini ditulis Abdullah tanpa disebut siapa orangnya. Salah satu kemungkinan Abdullah Al-Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, salah satu. Jadi soalnya sekarang kita tak perlulah nak tahu detail salah seorang Abdullah itu, Abdullah Mas'ud bin Abbas, salah satu keduanya. Baik. Dikhabarkan bahawa Nabi SAW sering bersumpah dengan perkataan demi Allah yang boleh membolak-balikkan hati manusia. Dari mana datang ayat ini? Ini ayat kita baca sekarang ni. Dalam Al-Quran Allah sebut satu ayat yang berbunyi, ada di atas dalam buku tuan-tuan kita tengok, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun.
Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Bila Rasul menyuruh kamu pada sesuatu yang beri kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membataskan antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada dialah kamu akan dihimpunkan atau dikembalikan. Al-Anfal ayat 24. Baik tuan-tuan sekalian. Saya nak mengambil masa sikit pada pagi ini untuk mengupas, mengulas dan berikan tafsiran sedikit tentang ayat ini. Ayat ini penting, sangat penting. Yang pertama sekali, ayat ini adalah satu ayat yang bersifat penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam 3-4 perkara yang penting. Yang pertama sekali, Allah sebut kepada kita dengan seruan, ajakan, perintah, suruhan. Apa dia? Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Iaitu tunaikanlah apa sahaja yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Istajibu bermakna terimalah, patuhilah, taatilah. Itu makna istijabah. Kita bahasa Melayu dah jadi kata Melayu. Ya? Macam kita jawab. Jawab itu bahasa Arab sebenarnya. Ajaba yujibu ijabatan. Daripada istajibu itulah. Jawab. Mana jawab kita menerima satu kan. Jawab itu dah bermaksud kita menerima, memenuhi dan mentaati. Itu jawab. Jawab panggilan, jawab seruan daripada asal Arabnya itu ajaba yujibu ijabatan. Istajibu tu. Jadi Allah sebut yang pertama ialah tentang seruan kepada kita untuk menerima, mematuhi, mentaati Allah dan Rasulnya. Itu satu perkara. Apa maksud di sebalik istijabah itu? Iaitulah dengan makna kita mendekati, kita merapati, dan kita sentiasa mentaati. Tuan-tuan, puan-puan semua, dalam hubungan keimanan kita dengan Allah dan Nabi ini, ajakan Allah dan Nabi, tuan-tuan, ajakan yang wajib kita patuhi. Wajib kita taati. Dalam agama, apa saja yang diajar oleh Nabi, kita dengari. Apa saja yang diperintah Allah, kita patuhi. Itu sifatnya. Melanggari perintah Nabi adalah suatu jinayah. Mentaati perintah Rasulullah, tanda keimanan. Mematuhi perintah Allah, satu tanda keyakinan kepadanya. Melanggari perintah Allah adalah jinayah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, yang pertama saya nak sentuh ialah Allah sebut kepada kita, istajibu lillahi walir rasul. Kerana menerima, mentaati perintah Allah Nabi ini suatu kemestian. Ketaatan mutlak. Ketaatan yang penuh. Tanpa sempadan. Mana mungkin Allah dan Nabi mengajak kita kepada keburukan dan kejahatan? Tak mungkin sama sekali. Tak ada. Yang ada ialah demi kebaikan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan. Apa saja. Itu satu. Yang keduanya, kita ambil dulu makna ayat secara umum, kita tafsirkan. Yang keduanya ialah, bila Allah sebut, idza da'akum lima yuhyikum. Bila Allah dan Nabi ajak kepada benda-benda yang menghidupkan kamu. Yuhyikum ini maknanya kehidupan. Hayatun. Perkara yang menghidupkan kamu. Bukan semata-mata maksud nyawa di sini.
tapi dengan makna berikan kamu keselesaan, keamanan, kebahagiaan, ketenangan, kerahmatan, dan sebagainya. Itu mana yuhyikum, yang bawa kepada kamu ketenangan, kerahmatan, keselesaan, kebahagiaan, keredaan. Itu mana lima yuhyikum, menghidupkan kamu. Hati yang mati boleh hidup, hati yang sakit boleh sembuh, jiwa yang dah mati boleh jadi baik kembali, jiwa dah berkarat boleh kembali pulih. Itu maksud lima yuhyikum. Maksudnya ialah, dalam kita beriman beramal ini, yakinlah sesuatu amalan kita itu dapat menghidupkan jiwa dan hati kita. Jiwa kita macam mana sakit bila berzikir, tenang. Hati bagaimana dah rapuh bila kita baca Quran, kembali pulih. Jiwa kita bagaimana dah rosak, kalau kita bertaubat, kembali sihat walafiat insyaAllah. Kenapa? Kerana Allah akan datang suatu benda yang menghidupkan kita, bukan matikan kita. Itu dua. Yang ketiga, ini yang penting juga. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jalla, wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, Allah yang berkuasa ke atas hati kamu. Allah yang berkuasa ke atas hati hambanya. Allah boleh balikkan bila-bila masa. Hati yang sakit boleh sembuh, hati sembuh boleh sakit kembali. Allah berkuasa ke atas hati kita. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah berkuasa ke atas hati-hati kamu. Tiga. Dan yang keempat, kata Allah Azza wa Jalla, wa annahu ilayhi tuhsyarun. Kamu akan kembali kepadanya bila tiba ketika dan waktunya. Kamu tak kekal di alam bumi buat selama-lamanya. Kamu tak akan tonggak langit dan bumi sampai bila-bila. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Bila sampai masa, kamu akan dihimpunkan. Tuhsyar, mana kamu dihimpunkan di hari al-mahsyar, hari perhimpunan. Dengan maksud kamu akan dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla untuk diadili, untuk dihakimi di padang mahsyar yang terbuka. Itu maksud wa ilaihi wa annahu ilaihi tuhsyar. Kamu akan dikumpulkan dalam keadaan kamu bertemu Allah secara face to face dengan Allah di padang mahsyar. Baik tuan-tuan. Jadi dalam ayat ada perkara ni, ada empat perkara. Ayat tu ada empat benda yang Allah sampaikan. Saya nak bawa satu sebab saya tengok ayat ni, ayat yang walaupun tak ada tafsiran di sebalik tulisan, tak ada. Tapi ini penting, sangat penting. Di kita dalam pengajian ini, bila temu ayat tertentu, kita kena ambil masa sikit. Sekalipun dah ada pengajian tadabbur Quran sama Ustaz Nizam, tapi tak apalah, giliran saya ambil kesempatan juga. Sebab ini merupakan di antara ayat yang penting untuk diberikan kupasan, diberikan pendetailan dan seumpamanya. Berkait dengan tajuk kita, hal kematian. Baik. Nabi SAW, dari riwayat kita baca tadi, di atas tu, disebutkan Nabi sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa Nabi sebut? Demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi sendiri ada kebimbangan. Nabi sendiri ada kebimbangan. Padahal Nabi insan yang lengkap, sempurna, tak ada masalah, suci hati, bersih akhlak, tenang jiwa, iman kokoh di dada, tak ada satu kesalahan dalam hidup baginda. Semuanya bersih belaka. Segala Nabi miliki, hati yang kokoh, iman yang padu, hati yang kental, jiwa yang kokoh, sabar dalam ujian datang. Tapi tengok Nabi sendiri, kata riwayat Al-Bukhari, Nabi sering berdoa. Nabi sebut kata-kata, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Saya nak ambil ni satu ringkasan sebab ayat ini berkait dengan kita ni. Kalau Nabi sendiri begitu sekali berdoa kepada Allah, bimbang dan takut, apalah kita tuan-tuan sekalian.
kita sendiri ni tuan-tuan. Hati boleh jadi kita dalam hidup ini, kita tak sedar. Hati kita berbolak-balik bukan sekali sehari. Berbelas kali sehari semalam. Minta maaf macam tu. Saya kata saya lah. Saya renung ayat ini ni. Saya renung hadis ini dan ayat ini saya renung. Saya buat satu pengamatan. Tadabbur buat diri saya. Nabi berdoa pada Allah untuk tidak Allah bolak-balikkan hati. Sedangkan Nabi tak ada masalah langsung dalam bab ini. Kental, kokoh jiwa Nabi, kokoh semangatnya, kental imannya, takwanya mendalam, begitu hebat. Tak ada masalah, walaupun seinci. Apa kita, apalagi kita tuan-tuan. Kita mungkin dalam hidup ini berbolak-balik kita belas kali sehari. Tengok Quran, nak baca, tak baca, akhir tak baca. Bola hati itu namanya. Tengok tong derma, sedekah tak sedekah, infak tak jadi infak. Contohnya, bola hati. Ada pengajian duha, nak pergi tak pergi, hari dia rasa letih lah, lemah lah hari ni, hujan pula, tak pergi. Berbolak hati. Nak duduk berzikir agak lama sikit lepas solat sembahyang, kadang-kadang malas. Lepas baca, lepas selesai bagi salam, terus bangkit. Tapi tengok phone 2 jam tak selesai. Bolak-balik hati itu tuan-tuan. Kita tidur awal malam, dah pukul 11 tidur, tapi nak bangun 4:30 pagi, nak tahajud 2 rakaat. Kadang-kadang rasa malas. Itu nak bolak-balik hati itu. Hati kita berbuat apa? Kita tak perasan. Saya sebut tuan-tuan, saya bila baca cerita ini, saya baca dengan penghayatan lah sebab kita nak ceramah. Takkanlah saya baca kosong. Tak sampai ilmu. Betul lah kata Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah. Ini pandangan ulama. Kata Imam Asy-Syaukani rahmatullah, dia kata apa? Dia kata dalam banyak keadaan kita hidup ini, kita gagal untuk memahami yang hati kita ini berbolak-balik sehari semalam puluhan kali. Tak konsisten. Kalau konsisten pun kata Syaukani rahmatullah, dia kata apa? Hati kita masih tak ada kekuatan iman yang kukuh. Kata-kata beliau berat, saya perhati berat. Sebab apa? Dia cuba meletakkan kita dalam keadaan kena muhasabah diri. Hati kita banyak bolak-balik. Kalau ada kekuatan pun masih keadaan tak berapa kukuh. Beri derma dah. Tapi bila beri itu, contoh bukan sini, palailah. Dah beri derma dah. Tapi, silap aku beri tadi banyak. Kenapa? Contohnya. Dia persoalkan balik. Padahal RM10 je, bukan 100 pun. Tapi jiwa bercakap. Banyak sangat tu. Jadi kita tak berapa nak ikhlas dalam pemberian itu. Contohnya, dah buat ibadat, tapi kesyaukan ni masih ada something seperti itu. Ini penyakit kita hadapi. Betullah tuan-tuan, kalau Nabi sendiri SAW minta pada Allah tidak bolak-balikkan hati, apalagilah kita. Sepatut kita hari itu, tuan-tuan, saya sendiri termasuk cakap ini, kena merayu, kena meratap, kena merintih, kena berbohon, kena minta pada Allah, supaya Allah teguhkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Bukan baca sekali sehari. Tiap-tiap masa ingat baca. Sikit-sikit, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, tolong teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, Tuhanku, tolonglah teguhkan hatiku di atas ketaatan. Jangan kau balikkan hatiku daripada kebaikan. Kita merayu. Sebab yang memiliki hati kita, Allah. Sebab kita tak boleh bagi daripada orang. Kita boleh faham ayat tuan-tuan secara konsisten. Kita boleh nak ubah hati manusia. Usahakan oleh hati anak kita aja. Anak kita ada something dalam hidupnya. Akhlak tak berapa nak elok. Cakap kasar dengan kita, lawan cakap kita. Suruh tak dengar, kita perintah dia marah balik, maki balik. Umur dah bukan 3 tahun, dah 20 tahun contohnya. Kita kecewa dalam hidup.
Tak mampu kita nak ubah hati dia. Kita nak ubah hati menjadi baik, tak mampu itu. Tapi kita hanya boleh berdoa sebab kita ada kemampuan. Hati anak kita, Allah pemiliknya. Hati adik kita, Allah pemilik. Hati ayah, mak kita, Allah pemiliknya. Dia memiliki hati. Bahkan hati kita. Sebab kita mampu nak bagi hidayah pada orang lain. Nak ubah hati orang. Sampai Nabi sendiri pun SAW tak boleh nak ubah hati pak saudara dia. Walaupun pak saudara itu paling hampir, paling dikasih, paling dicintai, paling dekat 40 tahun lebih duduk dengan Nabi SAW. Jumpa, bertemu hari-hari, makan bersama, duduk serumah dan satu masa. Dekat sangat. Tetapi Nabi tak upaya nak ubah hati Abu Talib. Akhir Abu Talib meninggal tak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak boleh nak ubah hati pak saudara kamu. Engkau tak boleh hidayah kepada dia. Yang boleh bagi hidayah, aku, kata Allah Azza wa Jalla. Aku yang menguasai dia. Dia tak nak, aku tak beri kebaikan. Kalau Nabi boleh ubah hati pak saudara, dia selesai. Samalah kita. Sebab tu dalam banyak keadaan, kalau kita renung balik tentang ayat ini, ia kena dengan kita. Kena dengan kehidupan seharian kita. Kita dengan kita dengan orang lain, dengan keluarga contohnya. Sebab itulah orang beriman, tuan-tuan sekalian. Ini kita bercakap ni hal kematian sebenarnya. Tadi kita hal kematian. Sefokus ke situlah. Maka kita bercakap tentang kita. Sebab orang beriman macam kita, insyaAllah kita faham. Kita bergantung kepada Allah secara tuntas. Dengan Allah kita bergantung. Minta Allah beri keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keberkatan pada Allah. Kita tak mampu nak membina hati yang bertakwa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang keduanya ialah Nabi SAW, kenapa Nabi berdoa begitu rupa? Sebab Nabi nak ajar kita. Nabi pada hakikatnya tak ada masalah. Nabi tak ada sebarang problem dalam hidup kita. Bersih dan suci, tenang, bahagia. Tapi Nabi bawa cerita ini kepada kita umat baginda sallallahu, untuk jadikan kita dalam keadaan tak lalai, tak leka, tak lupa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi datang sebagai muallim kepada kita, pengajar, guru kepada kita. Untuk kita ambil di sana peringatan dan peringatan. Itu satu hal. Yang sebalik juga, kalau kita tengok dalam cerita ini saya ambil serumusan, menunjukkan kepada kita bagaimana satu rayuan yang kita angkat kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang penuh keinsafan, Allah tidak akan tolak rintihan hamba-Nya. Dengan syarat kita minta dengan keikhlasan. Kita minta dengan penuh kesungguhan kepada Allah. Allah takkan tolak. Waktu dalam persepsi kita merintih ni, kita kena betulkan kita punya iman. Jangan ada sama sekali dalam hati kita perasaan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi su'uzan, sangka buruk, jangan ada. Jangan ada. Yang kita ada ialah husnus, sangka baik. Setiap doa yang kita angkat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah takkan tolak sebenarnya. So, ada hadis Nabi sebut kepada kita, bila seorang hamba angkat tangan kepada Allah mohon apa sahaja dia mohon, Allah malu kalau tak tunaikan apa yang hamba minta. Innallaha yastahi. Allah malu kalau tak tunaikan apa yang minta. Itu kata para ulama menunjukkan rintihan kita kepada Allah, Allah tak akan tolak. Apalagi kalau kita minta pada Allah apa dia? Keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keberkatan, hati yang baik, jiwa yang tenang. Rintihlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah peluang kita. Itulah rintihan yang kita kena angkat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, balik sikit kepada ayat tadi. Saya tak selesai ayat itu, belum selesai lagi ni. Pertama Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Nabi kepada kamu. Sebenarnya ayat ini
Dia ada serampang banyak mata ni. Daripada sudut makna yang tersirat, banyak benda beri Allah sebut kepada kita. Antaranya ialah bila Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah. Orang beriman, kamu kena penuhi seruan ajakan Allah dan Nabi kepada kamu. Maknanya seolah-olahnya menggambarkan satu prasyarat penting kepada kita. Belum kita nak apa kita nak, penuhi dulu perintah Allah Azza wa Jalla. Belum kita nak apa kita nak. Kita nak banyak benda pada Allah. Nak selamat, nak beramal baik ibadat, nak tenang bahagia, nak syurga, macam-macam kita nak. Betul? Tapi belum nak apa kita nak, penuhilah dulu apa yang Allah minta pada kita. Itu kaedah dia dah. Kalau kita nak sesuatu daripada Allah, tunaikan apa dia perintah dulu. Contohnya, ada orang minta Allah tambahkan rezeki. Ada orang minta Allah beri keselamatan hidup. Tapi awak semayang jarang-jarang. Awak ibadat tak menentu. Awak baca Quran pun tidak. Ilmu tak ada nak mengaji. Tapi nak minta pada Allah macam-macam. Tenang, bahagia, selamat, macam-macam rezeki dapat. Kerja, dapat gaji yang sesuai. Tenang, bahagia alam kehidupan, macam-macam nak. Tapi kamu dengan Allah jauh ataupun tak sempurna hubungan. Mana mungkin? Kita nak kepada Tuhan yang maha pemberi pemilik. Mestilah kita tunaikan hak dia dulu. Itu prasyarat. Jadi Allah minta kita istajibu dengan makna penuhi perintah aku. Tunaikan. Kamu nak apa? Aku beri. Maksudnya lah, kalau kamu nak sesuatu, hak aku sempurnakan tidak. Saya bagi contoh yang mudah. Kalau kena contoh ini, kena silap saya. Kita dengan ibu ayah lah. Tak pergi jauh. Kita semua ada ibu, ada ayah. Dan title kita sekarang pun sebagai ibu ayah pada anak-anak kita. Kalau daripada anak kita minta sesuatu pada kita. Minta duit ke apa saja. Minta apa yang dia nak pada kita. Tabiatnya, kita tak akan lengkapkan kemahuan anak kalau tidak dia taat kepada kita, patuhi perintah kita. Barulah kita tolong dia. Minta duit, kita holor. Minta duit, kita bantu. Tapi dengan kita dijaga adabnya. Jika anak tadi dengan kita pun tak taat, tak berkasar, tak hormati kita, bercakap pun kadang-kadang tak ada adab, kita nak tolong pun payah. Dari sudut moralnya, kita nak tolongnya pun, budak ni dengan aku tak apa nak beradab. Cuba dia adab kita tinggi. Kata-katanya lembut, bantu tolong. Kita mudah nak bantu. Demikianlah dengan Allah Azza wa Jalla, lebih utama lagi lah. Jadi di sini kepada kita, Allah beri kita peringatan. Istajibu. Hamba-Ku, kamu kena patuhi dulu perintah aku dan Nabi SAW. Belum aku tunaikan hak kamu. Saya sebut tuan-tuan, ayat ini penting sebab apa ni? Ayat penting sangat, Al-Anfal 24 ni. Sebab ini ayat yang menggaris pandukan nilai hidup dalam beragama. Satu garis pandu kepada kita. Bagaimana kita nak bina suatu kehidupan yang sejahtera dalam agama kita. Dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kalaulah kita nak pada sesuatu, tolonglah tunaikan perintah surah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat malang tuan-tuan, saya kata malang tu saya lah. Nak pada Allah macam-macam benda. Sejahtera, selamat, bahagia, tenang jiwa, tenang hati, rahmat diberi, rezeki dibuahkan. Tapi nak habiskan masa untuk beribadat pun berkira-kira. Nak habiskan waktu beribadat kita berkira-kira dengan Allah Azza wa Jalla. Nak duduk sekejap lepas solat berzikir pun berkira-kira. Nak semayak waktu berkira-kira. Contohnya, macam mana Allah nak tunaikan rintih munajat kita? Betullah seorang mukmin yang abadi sifatnya, sejati sifatnya, baik akhlaknya, bersegera kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi bersabda, badiru bil a'mali salihati. Maksudnya, bersegeralah kamu kepada amal salih. Segera. Dalam hubungan iman, jangan tangguh-tangguh. Jangan kamu lambat-lambat, jangan kamu main-main. Segera.
badiru bil a'mali salih. Segera kepada amal saleh. Itu satu aras tanda yang penting yang Allah minta kita tunaikan. Ayat ini juga ada satu makna tersirat. Kenapa Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu, wahai hambaku terima dan sesuruh Allah Azza wa Jalla. Sebab ulangan itu untuk siapa? Itu penting. Kita sahut panggilan Allah, kita buat atau zuhur, pulang itu siapa? Untuk kita. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Oh, kerana aku tunaikan solat, aku buat ibadat, aku wajib baca Quran, aku jaga ilmu, Allah dapat keuntungan. Tidak. Allah dan Nabi tak ada keuntungan pun sebalik amal kita. Yang untung siapa? Kita. Amalan kita buat, untungnya kita. Allah tak pakai keuntungan sebalik amal kita. Jangan salah faham. Sebab Allah Maha suci daripada bantuan hamba-Nya. Allah Maha kaya dengan segala kekayaan yang dimiliki. Dia tak miskin walaupun saat dengan kita. Tak kerana kita ibadat rajin, Allah Maha agung. Tak kerana kita jaga ibadat, Allah Maha mantap kekuatan. Tidak sama sekali. So Allah tak berhajat kepada kita. Tak berhajat sikit pun kepada kita. Baik apa kita ada dalam hidup ini. Rezeki ke harta ke masa tenaga tak ada. Pulangannya adalah kepada kita kembali. Ayat ini ada serampang banyak mata kata. Ayat ini banyak mata kalau kita nak tengok serampang banyak mata. Penting tuan-tuan. Sebab itulah dia mengajar kita untuk kita dalam keadaan khusyuk dalam beribadat, tawadhu', kesungguhan, ikhlas kena ada. Baik. Saya sentuh tadi kejap tadi bagaimana kepentingan balik kepada kita. Allah tidak mengambil peluang di sebalik amalan kita dan kebaikan kita. Tidak sebagaimana kita dengan manusia. Kita dengan manusia kemungkinan di sebalik amal kita punya kebaikan, dia akan ambil kesempatan menangguk air yang keruh. Kita buat kebaikan, kita tak untung, dia yang untung besar. Itu manusia. Kebaikan kita orang ambil cara mudah. Tapi Allah tak begitu. Kebaikan hamba-Nya dipulangkan semula. Kerana iman kita lah kita berjaya. Bukan kerana sebab iman kita Allah kelengkap kekuatan, tidak. Sebab Allah Maha suci daripada kekurangan. Allah memang Maha agung dengan kehebatannya. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Itu baik. Kemudian yang keduanya ialah idza da'akum lima yuhyikum. Bila Allah perintah kita kepada benda-benda yang menghidupkan. Saya sebut tadi, menghidupkan mana nyawa, tidak. Memberkati, meradai, menenangkan, bahagiakan. Sebab dalam agama ni, jangan kita pandang sinis, pandang mudah. Apa sahaja amal dalam beragama ni tuan-tuan, dia berikan kita kehidupan yang memberkati, meradai, merahmati dan sebagainya lah. Kita dah sebut apa sebutlah. Rada, rahmat, berkat. Semua amal begitu sifatnya. Kita ambil contoh, kita solat, sembahyang. Amal solat fizikalnya bangun, duduk, rokok, sujud, itu fizikal. Ruh solat itu banyak kebaikan untuk kita. Menenangkan jiwa, bersihkan hati, bersihkan nilai kehidupan, beri kekuatan roh. Solat itu sendiri, sampai kita bangun, duduk, rokok secara fizikalnya, tapi rohnya banyak dalam roh apa? Ketenangan, kerahmatan, keselamatan, keredaan. Menanti sebalik amal solat kita tu. Mana orang solat, rohnya tenang. Orang solat, akhlak makin konsisten dengan agama. Orang solat, jiwanya makin bahagia. Orang solat, Allah makin rapat kepada dengannya. Dia rapat dengan Allah. Orang tak solat, hati makin bercelaru. Jiwa makin sakit. Jiwa tak akan tenang. Hidup makin bermasalah. Berkat hidup hilang. Situasi hidup tak menentu. Sebab tak solat. Jadi kesimpulan pada amal kita ada sesuatu kita tak nampak, tapi itulah kenyataannya. Tuan-tuan duk bagi derma sedekah sekarang ni. Dalam tabung ni dia bergerak tu. Jangan pandai kita fizikal kita sumbang. Sebalik itu.
Allah merahmati rezeki kita insya-Allah. Allah merahmati umur kita insya-Allah. Allah memberkati ibadat kita insya-Allah. Allah merahmati jalan kita untuk ke syurga. Saham besar kita. Kita tak nampak tu, tapi itulah sebalik amal-amal solat kita. Rahmatnya, redanya, berkat menanti. Dan kita merasai. Kita boleh merasai daripada satu sudut, kita rasa berkat harta, berkat jiwa, berkat hati, tenang jiwa, tenang hati, musibah tak banyak datang. Datang daripada kita semua itu. Ini semua keyakinan. Termasuk amal-amal soleh yang lain. Bukan setakat sedekah derma tadi dengan sembahyangnya. Bahkan semua ibadat kita. Dalam hubung kita dengan Tuhan, jangan bimbang. Sebab itulah kata Allah Azza wa Jalla, "Idza da'akum lima yuhyikum." Kata Imam Al-Ghazali, hiduplah dengan ilmu, kerana ilmu hidupkan kamu. Hiduplah dengan keimanan, kerana iman selamatkan kamu. Kata Imam Al-Ghazali. Hidup dengan ilmu, ilmu sejahterakan kamu. Hidup dengan iman, iman bahagiakan kamu. Jangan bimbang. Sebab iman, ilmu ni benda hidup, benda tak mati. Bila kita ada ilmu, kita tenang, bahagia. Pandu kita. Kalau ilman masuk hati kita, dia akan menjadikan hati jernih, bahagia, tenang. Kita ada kekuatan tu. Waktulah secara prospek agama, tuan-tuan, saya tak tahulah, ini pandangan saya bercakap, tuan-tuan, minta maaf lah. Saya tak bergerak jauh pada sebab saya tengok ayat ni, daripada, bukan hari ni lah, dah lama saya tengok ayat ni, tafsiran pun saya dah buat acap kali di Masjid Surau. Ayat ni ayat penting, sangat penting. Peganglah dia dengan sesungguh. Sebab dalam prospek agama kita, tuan-tuan, kita nak, dalam prospek agama ni, kita nak kita selamat, kita sejahtera, kita bahagia di atas ketentuan Allah dan kehendaknya. Ini proses agama. Kalau kita nak bahagia, tenang, atas kemauan kita semata-mata, kita tak capai. Saya tanya tuan-tuan, ada orang yang hartanya banyak, melimpah ruah hartanya, jamin tak kebahagiaan sampai bila? Tak ada jaminan. Ada orang paling kaya dalam harta tapi boleh bunuh diri kemudiannya. Berapa ramai? Jutawan-jutawan dunia. Dalam saya tak baca lah secara detail, tapi ada orang jutawan dunia, jutawan. Tapi akhirnya mati bunuh diri, minum racun. Bunuh diri sendiri. Padahal kita nak kata apa yang tak ada dalam hidupnya. Kekayaan harta melimpah ruah. Penghujung pun diri sendiri. Hilang kebahagiaan. Patutnya dengan harta banyak, tenanglah. Semua nak dapat. Semua depan mata. Tak perlu sadar. Semua ada. Tapi akhirnya mati dalam keadaan macam binatang mati. Apa harga sebuah kehidupan? Rupa-rupanya hidup ini sebenarnya akan terasa nikmat kebahagiaan bila Allah menentukan dia bahagia. Betullah kata Allah, "Idza da'ak lima yuhibbun," bila Allah perintah kamu, kamu akan dapat ketenangan kebaikan itu, menghidupkan kamu. Ini prospek dalam agama. Kalau manusia hanya melihat dia yang boleh mencipta kebahagiaan, tak bantuan Allah Azza wa Jalla, silap. Kita tak boleh cipta kebahagiaan kecuali Allah yang beri kebahagiaan, ketenangan, keselamatan. Allah yang beri. Bukan kita yang ciptakan. Ini prospek dalam kehidupan beragama. Kalau kita berfikir kita yang boleh cipta sebuah hidup yang sejahtera, bahagia, kerana kita semata-mata, silap besar. Tapi kerana hidayah Allah. Suatu dalam hidup kita ada 3 pintu utama. Ada 4 pintu utama. 1, 2, 3, 3 lah. Yang kita kena pegang betul-betul. Siapa nak bahagia, nak hidup ketenangan, sejahtera hidupnya, 3 benda kita kena usahakan. Daripada siapa? Allah. Pertama, kita nak redha Allah.
biar Allah redha dengan kita. Kedua, kita nak hidayah Allah. Allah bagi kita hidayah. Ketiga, kita nak berkat Allah. Allah berkati kita. Berkat masa, tenaga, waktu, amal, ibadah. Allah berkati. Tak ada harta pun tak apa. Tapi ibadat kita baik. Iman kita. Itu nama berkat. RHB lah. Ini antara nak ingat ni. Mudah ingat. RHB. Redha, hidayah, berkat. Ini ini komponen besar tuan-tuan sekalian. Siapa-siapa kalau tak ada yang ketiga, tak ada ketiga ini, dia tak akan bagi. Walaupun anda orang kaya, harta banyak, mewah, berpangkat, tapi redha Allah tak ada, anda gagal. Anda mewah, hebat dengan kekuasaan, tapi tak ada hidayah, anda kecundang. Anda hebat, mewah, penuh dengan segala nikmat dunia anda miliki, tapi tak ada berkat, anda hilang kekuatan. Kita nak dalam hidup Allah redha dengan kita, bukan murka. Allah bagi hidayah, bukan kesesatan. Allah berkati, bukan Allah jauh kita daripada kebaikan. Tuan-tuan, ini kita nak usahakan. Maka dalam agama kata Allah Azza wa Jalla, "Idza da'akum lima yuhyikum." Bila Allah perintah kamu, pasti semua akan hidupkan kamu. Tenang, bahagia. Waktu dalam agama jangan ada prasangka dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kena buang. Kalau ikut kepada ilmu tasawuf, kita kena cucikan hati. Daripada sebarang sifat kotor dan kecil, kita cucikan. Kena bersihkan. Tatahir. Usahakan. Jangan ada sama dalam hati kita ini akhlak-akhlak yang buruk dan jahat. Itu proses namanya. Pas kita banyak berzikir, tasbih, tahmid, umpamanya baik. Kemudian yang ketiga, wa'lamu anna Allah yahul bainal mar'i wa qalbih. Setelah sebutkan tadi, saya nak bagi sekali lagi. Allah berkuasa atas hati kita. Allah tidak akan menzalimi kita. Allah tidak akan merosakkan kita. Sifat Allah tidak begitu. Allah tak akan zalimi, tak akan binasakan kita. Allah berkuasa kita, betul. Hati kita Allah milik, tapi kita kalau dah betul jalan kita nak dapat kebaikan, Allah beri tak? Allah beri. Betul orang yang jahat macam mana sekalipun. Kata contohlah, dosa banyak, maksiat banyak. Boleh ubah ke? Boleh. So Allah berkuasa. Berapa ramai orang kaki maksiat yang penuh dengan kezaliman dalam hidup. Maksiatnya begitu banyak, pendek kata bahasa mudahnya, mati-mati tak beriman. Tapi satu hari berubah jadi insan yang Muslim mukmin. Siapa punya kuasa? Berubah. Dalam hadis Nabi sebut, hadis Nabi masyhur ni. Dah bunuh hampir satu orang. Satu orang dia bunuh. Tapi akhirnya kembali ke pangkal jalan iman. Dia mati. Malaikat bawa dia ke syurga. Hadis tu hadis sahih, kita dah baca dah. Dosa bunuh orang bukan setakat seorang. Satu orang dia bunuh orang. Besar dosanya, makna hati dah rosak betul lah tu. Jiwa dah mati terus. Bunuh orang, dosa-dosa besar tuan-tuan. Bukan seorang, satu orang. Tapi ingat, satu hari, Allah bolakkan hatinya. Balik hati untuk dia insaf segera. Nak cari pintu rahmat Allah. Akhirnya dia temu jalan pulang. Bertemu orang alim. Minta bertaubat. Dia pun nak pergi taubat. Di jalan dia telah meninggal. Tapi hasratnya ada tak nak berubah? Ada. Nak Allah kata malaikat bawa dia ke syurga. Tuan-tuan sekalian. Saya sebut kepada sesiapa pun yang buat silap, yang bersalah, yang tak bertakwa, yang jahat macam mana, anda ada peluang. Kita, bukan anda, kita. Syarat kita, yakin Allah boleh bolak-balikkan hati. Yang sakit boleh sembuh, yang buta boleh celik, yang jahat boleh kembali pulih, yang dosa boleh Allah berikan jalan pulang. Kena ada kekuatan tu. Betullah, jangan semalam saya bercakap semalam dalam ceramah kuliah bulanan di Masjid Putra Hajj Maghrib semalam kuliah Maghrib, dalam tajuknya kitab tentang kematian juga, kitab Al-Qurtubi. Bukan kitab juga lah, tapi kitab besar lagi lah.
satu hadis daripada Nabi SAW semalam, saya baca semalam, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah diajar oleh Nabi supaya kalau kamu tengok mayat ataupun orang telah mati, sebutlah kepadanya kebaikan. Dan bila orang itu dah mati, ucap kepadanya apa dia? Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa-dosanya. Hadis ini menunjuk kepada kita satu benda yang besar. Semalam sebut dalam ceramah semalam. Bahawa manusia ini, bila dia mati, kita tak tahu apa keadaannya ketika dia mati. Sekalipun dia mati, kadang kita nampak macam orang yang tak baik. Tapi kita tahu dah, ketika dia mati itu Allah beri keampunan. Betul kepada kita, sekalipun kita tengok orang mati tu, orang tu memang kita kenal jahat, maksiat, tak boleh kita kata, oh mati dah si Mamat ni, memang dia jahat, teruk, jahat, maksiat dia banyak, dan mati pun mata terbeliak, tak tutup. Kita tak ada hak untuk kata. Tak ada, tuan-tuan. Yang diajabi ialah ucapkan kepadanya, Allah maghfir lahu, moga Allah ampunkan dia. Kita tak boleh nak kata sesuatu dengan semena-mena. Kita kata tengok dia mati, terbeliak mata, tenganga, mulut tak tutup, wish, ini confirm neraka lah ni, mati tak berapa nak betul. Salah dalam agama. Kita adalah untuk hukum, tak boleh. Bukan hak kita hukum dia, sebab kita tak tahu penghujungnya. Mungkin Allah terima, walaupun dia mati terbeliak mata, itu soal kematian sifat kita, tapi hakikatnya betullah Nabi ajar kita ucap kebaikan. Betul. Sebab kita jangan jadi manusia yang tak ada insurans dalam bab cakap ini. Jangan mudah hukum orang tengok, oh ini mati jahat, ni maksiat ni, neraka. No. Allah lebih mengetahui sebab dia memiliki hati hambanya. Kita tengok kita yang utama. Aku sendiri macam mana ni? Aku nak aku mati keadaan baik ke tidak? Aku sendiri ni. Biar hati aku ni percaya, bukan sakit, beriman, bukan kufur. Itu yang utama. Kalau kita minta pada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, tolong, ya Allah, teguhkan hatiku atas ketaatan padamu, teguh sampai ke mati. Kita sendiri tak kepada Allah SWT. Itu maksud daripada ayat wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Kita nak husnul khatimah, kita bisa boleh baik. Ke penghujungnya Allah kata apa? Penghujungnya wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan kamu bila sampai masa, kamu akan dihimpunkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini jelas menunjukkan bila sampai masa kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah akan tentukan hukuman ke atas kita pada hari yang disebut sebagai hari mahsyar nanti. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya tak pergi jauh hari ini. Saya bawa cerita ini sebab ini bagi saya sambungan bicara kita sebelum ini tentang sulh khatimah. Jangan kita dapat sulh khatimah, kita nak dapat husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan ayat tersebut berikan kita keinsafan, kesedaran, penghayatan ilmu, keinsafan dalam hati kita, insya-Allah untuk kita hidup dalam suasana surah Allah, kita segera tunaikan. Yakinlah apa yang Allah sebut dalam aral perintah surah itu semua kebaikan kepada kita, dan minta kepada Allah supaya Allah jadikan hati kita bercahaya, bukan hati yang mati, yang sakit, hati yang rosak. Yang keempat, kita yakin kita akan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini walaupun nampak satu ayat, tapi ayat penuh dengan makna yang lagi tersurat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu rahim. Saya tuan-tuan minta tuan baca sajalah cerita kemudian tu, ada cerita pada Aisyah, cerita Osman. Kita akan masuk tajuk yang baru nanti, orang yang lupa maut kerana panjangnya angan-angan dan kelahi. Kita akan masuk tajuk yang baru insya-Allah. Maka tajuk yang berbaki tuan-tuan bacalah. Sebab itu cerita kita boleh faham insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha
استغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه والرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والعناية والبركة والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بالعلم وأمتنا بالعلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.